Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurhidayah binti Abdul Qadir Kalani, bernama metrik 208125, program Bachelor Sains Statistik dengan Pendidikan Pekerjaan. Penyelidik saya adalah Dr. Muhammad Syafiee Mustafa. Jadi saya akan memulakan laporan pengalaman awal saya di sekolah. Saya akan bermula dulu dengan pengenalan melalui latar belakang sekolah. Sekolah yang saya lawati adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Longgafar dan ia terletak di Kampung Kubah Keranji, Jalan Pasir Putih, Kota Baru, Kelantan seperti yang tertera pada rajah di bawah. Ia ditubuhkan pada Januari 1965 dengan nama asal Sekolah Menengah Rendah Kubang Keranji. Pada asalnya, SMK Longgafar tidak mempunyai bangunan sendiri dan terpaksa menumpang di Sekolah Rendah Kubang Keranji Longgafar. Bilangan murid pada masa itu seramai 90 orang yang kesemuanya tingkatan 1 dan waktu pembelajarannya adalah pada waktu sesi petang. Tetapi pada tahun 1970, SMK LG telah mendapat bangunannya yang sendiri seperti gambar yang tertera. Pada 17 Julai 1974 pula, sekolah ini ditukar namanya kepada SMK Longgafar sempena seorang raja yang berwibawa sekitar tahun 1670-an. Antara misi, visi, moto dan slogan sekolah adalah seperti yang berikut. Misi sekolah adalah untuk melahirkan pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah adalah untuk melestarikan pendidikan yang berkualiti, untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto sekolah adalah The Thinking School. Slogan sekolah adalah Emergence of New Generation. Antara infrastruktur yang terdapat di SMK Longgafar adalah seperti pejabat sekolah, bilik pengetua, bilik PKM, bilik kanan, bilik guru dan sebagainya seperti yang tertera pada gambar yang mempunyai kantin, bilik darjah, bilik kesihatan yang sangat baik. Seterusnya adalah persekitaran sekolah dan bilik darjah. Saya dapati melalui proses pengalaman saya di sekolah ini, saya dapati keadaan sekolah ini sangat kondusif dan ceria kerana grade sekolah yang dicapai adalah grade A. Melalui pemerhatian saya pada bilik koperasi, mereka mempunyai semua perlengkapan dan bilik darjah mereka juga mempunyai susu atas meja, lansir, alas meja dan persekitaran yang penuh dengan tanaman pohon-pohon hijau. Mereka juga mempunyai kantin yang selesa dan bersih dan mempunyai bilik kesihatan untuk apa-apa kecemasan. Berikut merupakan carta organisasi SMK Longgafar yang diketuai oleh Pengetua Muhammad Basri bin Arifin dan berikut adalah guru yang membantu beliau. Antara refleksi yang dapat saya terangkan melalui pengalaman saya di sekolah ini adalah pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Antara kekuatan yang dapat saya senarakan melalui pelaksanaan aktiviti PDPR secara online ataupun secara dalam talian, pertama ia adalah fleksibel dan mengoptimumkan waktu pengajaran. Kedua, pelajar dapat mengulang kaji melalui rakaman video atau slide yang disediakan lebih awal melalui konsep flip classroom. Yang ketiga, guru dapat menguji tahap pemahaman dan kehadiran pelajar menggunakan aplikasi Quiz ataupun Kahoot. Antara kelemahan yang dapat saya senarakan adalah kurangnya respon daripada pelajar dan pelajar kurang fokus dan cepat terganggu kerana keadaan persekitaran daripada rumah. Juga berlaku kerana masalah internet dan alat bantuan pelajar itu sendiri. Antara kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM yang digunakan oleh guru yang saya perhatikan melalui kelas ini adalah seperti internet, komputer, digital ink ataupun wireless drawing tablet, buku teks, modul dan soalan, Google Meet, WhatsApp, Padlet, Quiz dan Kahoot. Antara amalan pedagogi yang saya perhatikan melalui pengalaman saya di kelas guru Aisyah, beliau mengamalkan pembelajaran berasaskan inquiry di mana beliau, guru sebagai guru, beliau mengemukakan soalan kepada pelajar dan pelajar bertanggungjawab untuk mengumpul dan mencari maklumat serta membuat ikraz dan mencari kesimpulan. Pembelajaran yang seterusnya ialah mereka mengamalkan pembelajaran berasaskan masalah di mana guru akan memberikan soalan tambahan dan latihan serta pelajar akan memantapkan kemahiran mereka untuk menyelesaikan masalah. Amalan pedagogi yang ketiga adalah guru ini mengamalkan pembelajaran menggunakan teknologi atau komputer di mana guru menggunakan komputer untuk
tugas-tugas melibatkan pengiraan, lukisan dan pembentangan, yang mana pembentangan menggunakan slide PowerPoint dan lakaran-lakaran menggunakan digital ink. Seterusnya ialah penyediaan rancangan pengajaran. Saya dapati guru kelas ini menggunakan 4 konsep yang dinyatakan untuk menyediakan rancangan pengajaran. Konsep yang pertama adalah penerokaan ataupun imbauan, di mana pada permulaan kelas, guru akan mengemukakan definisi sesuatu topik dan tugas pelajar adalah menyatakan definisi tersebut dan memberikan contoh. Konsep yang kedua adalah penghuraian, di mana guru akan menyampaikan objektif kelas ataupun objektif topik yang akan dibelajar pada hari ini dan pelajar akan mendengar dan membincangkan secara kumpulan. Konsep yang ketiga adalah penerangan, di mana guru akan menampilkan pencapaian ataupun memberikan penerangan serta tugas pelajar adalah mendengar dan memahami penerangan guru. Konsep yang keempat ialah penilaian, di mana guru akan menilai pencapaian murid-murid pada hari itu, di mana guru akan mengedarkan soalan melalui aplikasi Quizizz, Kahoot, dan pelajar akan menjawab soalan tersebut dan markah akan diberi secara automatik. Pelaksanaan kebat. Melalui pemerhatian saya, guru melaksanakan kebat di dalam kelas dengan konsep mengaplikasi, di mana pembelajaran adalah berasaskan kontekstual, di mana guru menyediakan pembelajaran secara konkret yang melibatkan aktiviti hands-on dan mind-on. Pelajar dapat menggunakan pengetahuan sedia ada dalam situasi berlainan. Konsep yang kedua adalah memahami dan mengingat, di mana pembelajarannya adalah berasaskan konstruktivism, di mana guru mengemukakan soalan beraras tinggi supaya murid dapat berfikir dan menggunakan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Konsep yang ketiga adalah menganalisis, di mana pembelajarannya adalah berasaskan inquiry, di mana ia melibatkan penyiasatan, mengumpul data, membuat kesimpulan dan sebagainya. Dan kaedah ini digunakan supaya pelajar dapat berkongsi dapatan tentang masalah tersebut dengan guru. Seterusnya, refleksi saya sebagai dan apa yang saya dapat perolehi dan persediaan saya sebagai seorang pendidik melalui pengalaman ini adalah ia mengembangkan kemahiran saya dengan penggunaan teknologi terkini. Dan saya juga bersedia dari segi fizikal dan mental untuk bertugas di sekolah kelak, dan saya juga mempelbagaikan teknik dan kaedah untuk menarik minat pelajar. Saya juga memahami keadaan dan gaya pembelajaran pelajar, di mana saya memahami keadaan hidup dan keadaan persekitaran pelajar. Saya juga akan menyemai sikap menepati masa. Antara refleksi yang saya dapat katakan tentang aktiviti kurikulum yang saya terlibat adalah aktiviti kurikulum yang saya sertai adalah aktiviti badminton. Aktiviti badminton ini terdiri daripada 2 orang guru penasihat, iaitu Puan Hasni Nazar dan Puan Nur Hafizah, di mana bilangan pelajar yang menyertainya adalah seramai 25 orang. Proses pengendalian aktiviti adalah secara online, guru akan memberitahu maklumat mengenai aktiviti-aktiviti kelab tersebut melalui medium WhatsApp, dan guru-guru akan menghantar video-video kemahiran yang mana boleh ditonton melalui aplikasi YouTube. Di akhir kelas, pelajar wajib untuk mengisi kehadiran melalui media WhatsApp yang dikawal ataupun dipantau oleh guru penasihat. Kepentingan aktiviti kurikulum kepada profesionalisme perguruan adalah ia dapat meningkatkan dan memperkukuhkan ilmu serta kemahiran dalam pelbagai bidang, juga membina serta memantapkan kemahiran merancang guru. Antara kelebihan yang dapat saya lihat melalui pelaksanaan aktiviti kurikulum secara dalam talian adalah ianya fleksibel, iaitu lebih mudah dan ringkas. Selain itu, ia menambah lebih banyak ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemahiran para pelajar. Tetapi ada juga kelemahan yang dapat saya lihat, iaitu di mana penggunaan alatan dan pelibatan secara fizikal adalah terhad. Selain itu, pelajar juga kurang perhatian, mudah untuk tercicir maklumat kerana ianya online dan mudah mengambil perkara ini sebagai perkara biasa. Antara refleksi saya terhadap budaya sekolah dan budaya kerja di SMK Long Gafar ialah mereka mengamalkan budaya bacaan surah-surah setiap pagi. Kelebihan yang saya lihat ialah ia akan meningkatkan moral pelajar dan juga memelihara dan meningkatkan imej sekolah.
Antara kelemahan yang dapat saya lihat juga adalah pelajar tidak mengambil perhatian dan mereka sekadar membaca tapi tidak memahami pengisian di sebalik aktiviti ini. Budaya kerja yang diamalkan oleh sekolah SMK Longgapa adalah budaya kepimpinan melalui teladan. Antara kelebihan yang dapat saya lihat melalui budaya yang diamalkan di sekolah ini ialah pelajar dapat memimpin dan menilai diri sendiri. Pelajar juga dapat membuat pertimbangan tentang tindakan ataupun tingkah laku yang betul ataupun salah. Antara kelemahan yang dapat saya lihat adalah kurang sokongan daripada pihak guru sendiri dan pelajar hanya mempraktikkan amalan ini di sekolah, di dalam sekolah sahaja dan tidak di luar kawasan sekolah, tidak di rumah. Antara kesimpulan yang dapat saya simpulkan berdasar pengalaman saya di sekolah SMK Longgapa selama 2 minggu ini ialah saya bersyukur kerana dapat merasai pengalaman menjalani program ini, program TALS, dan saya juga berdasarkan pengalaman saya melalui program PAS ini, saya berjaya membuat persediaan yang cukup sebagai bakal guru kelab. Saya juga dapat merasai suasana PDPR yang mana terdapat kelebihan dan kekurangannya. Saya juga diberi pendedahan cara dan etika seorang guru yang sebenar. Saya juga mempelajari aspek pentadbiran dan kepimpinan. Antara cadangan penambahbaikan yang dapat saya berikan adalah sekolah sepatutnya mempraktikkan pembelajaran abad ke-21 dengan lebih kerap. Selain itu, memberi peluang kepada pelajar untuk mengutarakan aktiviti yang ingin mereka lakukan sendiri. Sebagai contoh, terdapat segelintir pelajar yang ingin melakukan aktiviti perniagaan. Antara cadangan sulam yang dapat saya berikan berdasarkan pengalaman yang saya lihat di sekolah dan secara dalam talian di dalam kelas, saya mencadangkan untuk melakukan aktiviti first to safety, di mana pengisian utama program adalah untuk mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas menjadi first life responder ataupun penyelamat responder pertama. Program ini boleh dijalankan secara dalam talian melalui mana-mana platform, tak semestinya Google Meet ataupun Zoom, dan kerana pengisiannya dapat diterangkan melalui kata-kata sahaja dan kemahirannya boleh ditunjuk secara langsung ataupun melalui video, rakaman video. Cadangan aktiviti ini adalah bersifat kesukarelawanan dan berkhidmat masyarakat. Ini kerana objektifnya adalah untuk memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat tentang pentingnya kemahiran first life responder dalam kehidupan seharian. Bertepatan pula dengan situasi kita sekarang iaitu dalam fasa pandemik COVID-19, kemahiran ini sangat penting sekiranya berlaku kecemasan atau ahli keluarga diserang penyakit. Cadangan saya yang kedua adalah melakukan aktiviti food to frontliner, di mana pengisiannya adalah mendedahkan para pelajar tentang kepentingan dan sumbangan para frontliner negara kita dalam mengatasi dan mencegah serta menjaga keselamatan negara daripada wabak COVID-19 dan masalah jenayah. Ia boleh dijalankan secara fizikal tapi dengan memakai penuh SOP kerajaan. Objektif ia adalah untuk mengeratkan hubungan pelajar dengan warga komuniti penyelamat seperti polis, bomba dan sebagainya. Objektif program ini dia dapat mengajarkan pelajar tentang sifat memberi dan menolong. Ia juga mengajar pelajar tentang erti kesusahan dan kepayahan dalam berkorban. Kerana sebahagian besar petugas barisan hadapan negara menghadapi burnout dan keletihan dari segi mental dan fizikal. Jadi, melalui pengisian ini dapat memberi melalui pengisian program ini, ia dapat memberi sokongan kepada mereka dari segi psikologi dan rohani. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.